Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpahan kurnia, rahmat, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dihimpunkan di dalam rumahnya Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan kupasan huraian daripada kitab yang kita kongsikan ilmu di dalam kitab ataupun buku yang dinamakan sebagai HASAB. Ini adalah berasal daripada artikel-artikel yang kami kongsikan di internet, kemudian dibukukan menjadi di bawah tajuk-tajuk yang tertentu untuk dipermudahkan pembacaannya oleh para pembaca. Mudah-mudahan ianya diberikan keberkatan dan mudah-mudahan diberikan kefahaman daripada ilmu yang dikongsikan di dalam buku ini. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu wadah kebangkitan ummah dan mudah-mudahan ianya menjadi penyejuk mata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkongsian ilmu yang bermanfaat, insya-Allah taala. Baik, buku ini dinamakan sebagai HASAB. Ianya lebih kepada nama yang berkaitan dengan perisian komputer ataupun perisian alat komunikasi, seperti mana dalam phone kita mempunyai application yang tertentu seperti FB, seperti Instagram, seperti WhatsApp. Maka seperti mana nama-nama application tersebut, apabila seseorang memerhatikan alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya adalah seperti sebuah komputer yang hebat, teknologi yang tinggi. Hanya saja seseorang itu perlu merenung dan juga bertafakur. Oleh kerana pada ketika ini teknologi yang canggih itu digunakan adalah komputer, maka kita gunakan apa-apa yang berkaitan dengan komputer untuk memaknai ataupun untuk memahami bagaimana Allah Ta'ala meletakkan sistemnya di alam dunia ini. Walaupun ia tidak menyamai, tetapi ini yang paling hampir pada ketika ini. Jika pada suatu hari nanti ada teknologi yang lebih canggih yang digunakan oleh manusia, maka kita gunakan teknologi itu juga untuk memaknai ataupun untuk digunakan sebagai kias bagaimana Allah Ta'ala letakkan sistem di atas dunia ini, bagaimana Allah mengatur alam ini, bagaimana data-data yang terkandung dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dalam bahasa Arab dipanggil sebagai the preserved tablet. The preserved tablet, segala-galanya data dan juga info mengenai alam yang diciptakan oleh Allah terdapat dalam tablet tersebut. Bagaimana sistem takdir Allah, bagaimana Allah SWT meletakkan malaikat yang berada di atas, di kiri kita dan di kanan kita. Bagaimana pula ada virus-virus yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam sistemnya yang besar ini. Antaranya adalah iblis, antaranya adalah syaitan. Ada virus yang datang daripada luar, ada virus yang datang daripada dirinya sendiri, iaitu nafsu dan juga syahwatnya. Dan ada pula Allah Ta'ala letakkan dalam sistem ini yang menjadi antivirus, apakah yang boleh menyingkir dan juga menghindari, membentengi, mengebui seseorang itu daripada virus syaitan, daripada virus penyakit-penyakit hati, daripada hasutan iblis dan sebagainya. Sebagaimana di dalam komputer ada internet, maka dalam diri kita ada internet, yang mana kita perlu sentiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita sentiasa memastikan network kita ataupun bar reception kita itu sentiasa penuh. Bagaimana pertalian dan pautan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana frekuensi yang berada dalam diri kita sentiasa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya berada dalam diri kita, tetapi bagaimana kita tuning frekuensi tersebut terhadap ketauhidan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seseorang apabila frekuensi hatinya tidak benar, maka ia akan menghadap kepada arah dan juga direction yang tidak betul. Ia akan menghadap kepada dunia dan juga makhluk. Tetapi apabila frekuensi hatinya benar dan tuning hatinya betul, maka ia akan menghadap kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita ambil contoh seperti radio yang kita letakkan di depan kita. Kita tukarkan frekuensinya, ya, berada pada era FM katakan, dan kita tukar frekuensinya lagi, ya, bertukar kepada sinar FM. Kita tukar frekuensi lagi, tuning lagi, ia bertukar kepada iKim FM. Semuanya berada di hadapan kita. Dia tidak berada di tempat yang lain. Dia tidak perlu diubah, hanya frekuensi saja diubah. Bagaimana dia tangkap network? Ianya ada satu sistem yang ditangkap gelombang, bagaimana dia tangkap frekuensi yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Begitu juga dengan hati kita. Segalanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gelombang-gelombangnya. Hanya saja bagaimana frekuensi di dalam hati kita itu dibetulkan. Apabila aplikasinya itu betul dan passwordnya itu betul, SIM card sudah ada, hati. Tapi bagaimana networknya? Kalau kita tak top up, walaupun ada SIM card, kita tak dapat telefon, maka kena top up. Maka top up itu adalah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Ilmu yang kita pelajari, ia adalah sebagai top up kepada iman yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Bertambah ilmu, insya-Allah Allah Taala akan tambahkan yakin kita, tambahkan tawakal kita. Dan bersama dengan top up, jika dial kita, nombor yang kita ingin dial tidak betul, tidak kena, maka kita tak dapat dial, kita tidak dapat hubungi. Walaupun SIM card sudah ada, kredit sudah ada, kita nak hubungi seseorang di US ataupun di UK, tapi nombor yang kita tekan salah, maka tak sampai kepadanya. Nombor yang anda dial tidak ada dalam perkhidmatan kami. Maka untuk seseorang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala turunkan syariat. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah adalah berdasarkan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka passwordnya perlu betul, caranya perlu betul untuk sampai kepada Allah. Jika seseorang ingin berjalan menuju Allah tetapi tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tersalah tekan nombor, passwordnya salah, dia tak akan sampai kepada Allah. Hanya dengan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dibawa oleh baginda, seseorang itu akan sampai kepada Allah. Jika seseorang hendak sembahyang subuh 4 rakaat kerana dia ingin lebih dekat dan taqarrub, lebih banyak tambahkan kesolehan. Selalu orang buat sembahyang subuh 2 rakaat, dia nak tambah jadi 4 rakaat, dia tak sampai pada Allah. Passwordnya tak betul, dialnya tak betul, nombor tak kena. Dia sembahyang zuhur, dia sembahyang lebih 6 rakaat, tak sampai pada Allah. Dia tawaf lebih, tawaf 9 kali pusing keliling Kaabah, tak sampai pada Allah. Amalan tersebut tak sampai. Maka dial, nombor yang didial perlu betul, berapa rakaat, dan setiap syariat yang Allah SWT turunkan itu adalah pagar yang perlu kita berada di dalamnya. Kemudian jika sudah dial betul, tapi jika ada masalah network, internet, ada sesuatu yang menghalang dan sebagainya, juga masih tak sampai di situ, kita perlu betulkan internet kita, iaitu perlu betulkan WhatsApp kita, perlu betulkan hati kita, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seseorang itu walaupun dia sudah mencukupi syarat dan juga rukun solat, katakan sudah cukup sempurna daripada takbiratul ihram sehingga salam, tetapi suasana hatinya tidak dibetulkan, maka amalan itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hati itu tidak ada ikhlas kepada Allah, dalam hati itu tidak ada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati tersebut tidak ada kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang kita katakan sebagai internet, itu yang dikatakan sebagai WhatsApp, hanya sebagai suatu simbol, sebagai suatu simbol bahawa tubuh badan manusia diciptakan Allah begitu kompleks. Alam dunia ini diciptakan Allah begitu kompleks, lebih kompleks daripada teknologi komputer itu sendiri. Bagaimana minda kita dapat memberi kesan kepada alam ini adalah sesuatu yang hebat, diciptakan oleh Allah. Bagaimana hanya dengan
pandangan seorang manusia boleh memberi kesan kepada alam ini, itu adalah satu keajaiban yang Allah SWT letakkan pada diri manusia. Ini adalah teknologi yang canggih Allah ciptakan dalam diri kita. Kita adalah penghubung kepada alam akhirat. Kerana apa? Kerana kita berasal daripada alam hakiki. Bercantum dalam diri kita hardware dan juga software. Hardware dan juga software. Fahami daripada bahasa teknologi. Hardware kita yang diciptakan daripada tanah, iaitu jasad dan juga jasmani. Software itu adalah roh kita yang berasal daripada alam roh, yang mengenal Allah, yang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu software kita. Itu adalah hakikat diri kita. Dan kemudian software itu diinstalkan di dalam hardware kita. Jadi hardware kita ini, jasad dan jasmani, adalah vehicle ataupun sebagai transport kepada diri kita yang datang daripada alam hakiki, yang datang daripada alam musyahadah, alam menyaksikan Allah ketika di alam arwah. Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum. Mari kita kenang semula pertanyaan Allah Ta'ala tersebut kepada setiap daripada roh kita, setiap daripada software kita. Sentiasa berdengung-dengung kalam yang zat yang maha indah, zat yang maha agung, bukankah aku Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, bala syahidana, bahkan kami saksikan, bahkan kami saksikan. Kita berasal daripada alam cahaya. Roh itu berasal daripada alam cahaya. Dan cahaya itu sekarang berada dalam diri kita. Jadi kita ada dua elemen yang teragung dalam diri kita. Dua elemen yang paling dominan. Yang pertama roh, dan yang kedua adalah jasad kita. Jasad hanya Allah tak ciptakan untuk sebagai kenderaan, sebagai tunggangan kepada diri kita selama kita berada di dunia ini. Kerana tanpa kenderaan daripada jasad, maka kita seperti ghost di atas dunia ini. Seperti mereka sambut Halloween dan sebagainya, kita seperti ghost, kita seperti roh yang melayang-layang. Maka tidak ada ujian kerana kita masih berada di atas rupa cahaya. Maka Allah ingin berikan kita ujian, maka Allah ciptakan jasad jasmani ini. Kita ada sakit, kita ada penyakit, kita mengalami ketuaan, kita mengalami keuzuran, kita berhadapan dan berinteraksi dengan manusia, orang yang menjadi kawan kita dan menjadi lawan kita, orang yang menyokong kita dan orang yang menentang kita, orang yang memusuhi kita dan orang yang memuji kita, yang mengeji kita. Dan setiap daripada situasi tersebut ada adab dan juga interaksi yang Nabi SAW ajarkan bagaimana frekuensi hati kita untuk menangkap perkara-perkara tersebut. Jika frekuensinya salah dalam menghadapi pujian, maka dia akan angkuh dengan dirinya. Dia akan merasa ananiah, dia akan merasa sombong, dia akan merasa kehebatan dan keakuan dirinya. Apabila frekuensi hatinya salah dalam berinteraksi dan juga menghadapi kejian, tuhmahan dan cacian daripada manusia, maka hatinya akan sempit. Dia akan merasakan suatu bentuk kedengkian, permusuhan. Maka jiwanya akan stres, dia akan merasa depression kerana dia menghadapi makhluk tersebut. Kerana Allah mahukan frekuensi hati kita menghadap kepada Allah, jangan tersangkut kepada makhluk. Tersangkut kepada makhluk, hati kita tak sampai kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk mengenal Allah seperti mana hakikat diri kita yang mengenal dan menyaksikan Allah di alam roh. Sekali lagi Allah Ta'ala tiupkan ke dalam jasad kita supaya kita dapat cari semula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian Allah Ta'ala sediakan alam ini, dan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, Nabi dan juga Rasul yang diutuskan, kitab Al-Quran yang diturunkan adalah sebagai manual, adalah sebagai pembimbing dan juga pemimpin kita dalam mencari jalan semula untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah, sehingga kita mencapai kepada martabat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak, hendaklah kalian yakin bahawa kalian sentiasa disaksikan, dipantau dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka muka surat Muqaddimah. Kita buka
muqaddimah insya-Allah. Manusia terdiri daripada elemen zahir dan batin. Namun dewasa ini kebanyakan manusia hanya menumpukan bahagian zahir atau luarannya sahaja dengan mengabaikan elemen batinnya yang berupa pembangunan rohani, pembinaan hati dan penjernihan jiwa. Seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus memahami bahawa dirinya itu mempunyai elemen zahir dan elemen batin. Apabila manusia perspektifnya hanya tertumpu kepada elemen zahirnya, maka dia tersesat di alam dunia ini. Dia tidak akan berjumpa dengan Allah, dia tidak akan sampai kepada ma'rifatullah kerana pandangannya dan juga tumpuannya serta fokus dan konsentrasinya adalah terhadap alam zahir yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, alam ini adalah alam yang penuh dengan tipu daya. Jika kamu tersangkut dengan alam zahir, kamu berlegar dan kamu terawang-awang di alam maya. Kamu berlegar di dalam alam fatamorgana. Biasanya alam maya ini kita biasa gunakan untuk alam di dalam komputer, alam yang tidak ada solid, tidak ada sesuatu yang solid di dalam alam komputer, alam TV. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan alam ini sebagai alam maya, alam yang tidak ada realitinya, alam yang bukan hakiki, alam yang bukan alam sebenar. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan game, permainan, walahun dan hiburan semata-mata. Allah menamakan alam dunia ini sebagai permainan, iaitu game, bahasa Englishnya game. La'ibun maksudnya game. Seperti mana seseorang main video game, dia merasakan bahawa dia berada di alam game tersebut. Kalau dia tembak, dia rasa dia yang menembak. Apabila dia ditembak, dia rasa dia macam ditembak. Kadang-kadang dia menjerit dan sebagainya kerana dia terlalu menjiwai, seolah-olah dia yang berada di alam komputer tersebut, padahal itu alam maya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dunia ini adalah alam game. Kamu rasa ianya adalah real, ianya bukan real, kata Allah. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan kamu yang hakiki adalah alam akhirat. Kerana itu pintu untuk kita berada di alam akhirat, berada pada alam hakiki, pada diri kita frekuensinya. Kerana apa, di dalamnya sudah ada elemen akhirat, ada elemen cahaya yang berasal daripada alam hakiki, iaitu roh kita. Apabila seseorang mengenal dirinya, itu adalah pintu untuk dia pergi ke alam akhirat. Walaupun jasadnya di dunia, tapi hatinya sudah berada di akhirat, mindanya sudah berada di akhirat. Dalam sebuah riwayat mengatakan, addu anfusakum min ahlil qubur. Hitunglah diri kamu sebahagian daripada ahli kubur. Maka kehendak daripada Rasulullah dalam riwayat tersebut adalah sungguh pun jasad kamu berada di atas dunia ini, tetapi hati kamu sudah mengira bahawa kamu berada di dalam penghuni akhirat. Seolah-olah kamu sudah pun di alam barzakh, seolah-olah kamu berada di padang mahsyar. Bayangkan seolah-olah bagaimana kamu menghadap Allah, dibariskan di saf-saf, akan dihitung dan dihisap setiap nikmat dan juga anugerah kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya mengenai umur kita, akan ditanya mengenai harta kita, akan ditanya mengenai usia muda kita, akan ditanya mengenai ilmu kita. Kemudian akan dituntut hak-hak anak kita, isteri kita, ibu kita, ayah kita, suami kita. Masing-masing akan datang untuk menuntut hak. Jiran tetangga kita, adik-beradik kita. Bayangkan ketika di titian sirat, di situ adalah suatu tempat yang paling runcing dan juga krusial. Kerana pada ketika itu seseorang itu berjaya ataupun tidak dirinya sebagai hamba Allah, di situ titian sirat, sama ada dia berjaya untuk melintas, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia terjunam ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Al-Quran mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kebendaan yang menipu daya. Al-ghurur, menipu daya. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kasarabim biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a. Dunia ini adalah ibarat fata morgana. Fata morgana seperti alam maya, juga alam maya. Fata morgana maksudnya miraj. Daripada jauh kita nampak ada air, tapi apabila kita mendekati ianya bukan air. Yahsabuhu az-zam'anu ma'a. Orang yang dahaga, orang yang haus, apabila mereka melihat daripada jauh, mereka akan pergi ke tempat tersebut. Rupa-rupanya ianya adalah pantulan daripada suasana permukaan bumi yang panas. Nampak seperti air, mendekatinya rupanya ianya bukan air. Demikian Allah Ta'ala menggambarkan alam dunia ini. Kita nampak seperti real. Kita akan sedar bahawa rupanya ini adalah suatu lamunan mimpi dan juga igawan yang Allah Ta'ala jadikan satu sistem untuk menipu kita. Apabila kita berada pada hari yang pertama di alam barzakh, bahawa kita akan tersedar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, an-nasu niyam idza matu intabahu. Seluruh manusia itu adalah dalam keadaan tidur, nyenyak, dilamun mimpi, mengigau. Dan masing-masing lihat, masing mengigau, melihat bermacam-macam ragam dan bermacam-macam rupa dirinya. Dan bila dia akan tersedar daripada mimpi tersebut, idza matu intabahu, apabila malaikat maut rentap nyawa daripada jasadnya, maka pada ketika itu dia akan tersedar bahawa rupa-rupanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun di dunia ini Allah ciptakan sebagai suatu examination hall, dan sesuatu alam yang Allah ciptakan seperti real, tetapi rupanya ianya adalah ilusi dan bayangan semata-mata. Segalanya tidak kekal, segalanya bersifat fana, binasa, hancur, lebur, luluh. Segala-galanya tidak kekal. Apabila dia tiba di hari akhirat, inilah hari yang tidak ada kematian, inilah alam yang tidak ada penghabisan, inilah alam yang tidak ada penghujung. Hidupnya berjuta-juta tahun, dia tidak akan menemui kematian, dia tidak akan menemui maut, kerana maut telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah di atas dunia ini, bagaimana kita menyucikan zahir dan juga batin kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita bangun daripada tidur, kita membersihkan diri kita, membersihkan mata kita, merapikan rambut kita, membersihkan, kita merapikan pakaian kita, kita gosok dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa tempat ini adalah tempat pandangan manusia kepadanya. Pakaian manusia, mukanya, wajahnya, tudungnya dan sebagainya. Ini tempat pandangan manusia, maka dia rapikan, dia kemaskan, dia bersihkan. Tidak mengapa sesuatu yang tempat pandangan manusia untuk dirapikan, untuk memasukkan kegembiraan di mata orang lain. Tetapi sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih penting adalah tempat dipandang Allah Subhanahu wa taala, iaitu hati-hati manusia. Bagaimana keadaan rohaninya? Bagaimana perhubungan rohaniahnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pautan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Di situ tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat zahir kita, Allah tidak melihat luaran kita. Sungguh pun Allah perintahkan kita untuk mentaati Allah pada luaran, tetapi itu bukan tempat ukuran Allah Subhanahu wa taala. Di situ bukan neraca seseorang itu soleh ataupun solehah, sama ada dia itu lelaki yang bertakwa ataupun perempuan yang bertakwa. Kerana ketakwaan itu adalah terletak di dalam hati. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila qulubikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, dan Allah tidak melihat kepada form
ataupun tidak melihat kepada zahir luaran kamu, sama ada ianya berbentuk rupa kita, jasmani kita, ataupun syariat yang kita lakukan yang berbentuk zahir. Allah tidak melihat yang itu, walaupun Allah perintahkan, wajib untuk kita jalani, tapi itu bukan neraca seseorang itu betul-betul diterima oleh Allah. Dan di mana neracanya? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah Ta'ala melihat dan juga memandang bagaimana suasana hati kamu, bagaimana kualiti amal kamu, bagaimana kualiti amal soleh kamu, bagaimana kadar keikhlasannya. Itu maksudnya kualiti amal. Bagaimana martabat ihsan di dalam ibadah tersebut, bagaimana kehadiran hati kamu bersama dengan Allah di dalam ibadah tersebut, bagaimana kamu menanam sifat takwa di dalam hati kamu kepada Allah di dalam ibadah syariat tersebut. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daripada ibadah korban yang kamu sembelih, darahnya dan juga lemak-lemaknya, dagingnya. Bukan itu yang sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai adalah bagaimana suasana hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan hati kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu adalah di sini, takwa di sini. At-taqwa hahuna. 3 kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat takwa, tempat untuk kita membersihkan jiwa kita adalah hati kita. Yang hati kita itu adalah suatu bentuk software, kita tak nampak, tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ianya dapat dirasai. Ianya dapat dirasai untuk mereka yang membersihkan jiwa mereka, yang murnikan hati mereka. Mereka akan merasakan kebersamaan dengan Allah apabila ianya dibersihkan. Dia akan merasa dekatnya hati itu dengan Allah. Dia akan merasakan begitu hampirnya Allah apabila hati itu dibersihkan, dimurnikan dan ditulinkan dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu yang solat 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, jika solatnya tidak ikhlas, walaupun solatnya itu sudah cukup rukun dan juga syaratnya, ia tidak diterima oleh Allah apabila tidak ada ikhlas di dalamnya, apabila tidak ada khusyuk di dalamnya. Kerana tempat neraca tumpuan Allah dan pandangan Allah adalah hatinya. Adakah hatinya itu bersama dengan Allah ketika di dalam solat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Mereka sudah solat tetapi seolah-olah mereka tidak solat. Kerana apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Kerana hati mereka lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana jiwa mereka leka dan alpa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mensyariatkan solat itu adalah untuk aqimis salata li dzikri. Dalam surah Taha Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka apabila di dalam solat kita menghadapkan jiwa, raga, rohani kita, akal kita terhadap Allah, tapi dalam masa yang sama kita mengingati sesuatu selain Allah, Allah cemburu dan Allah tidak redha apabila hati itu bersama dengan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Maka aku tidak terima solat yang sedemikian, maka aku sediakan sesuatu azab untuk orang-orang yang solat yang hatinya lalai, berlengah, leka, alpa dan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-Ku, kata Allah, aqimis salata li dzikri. Ingatlah aku ketika dalam solatmu. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Allah tidak mengatakan dirikanlah solat untuk mengingati makhluk, dirikanlah solat untuk mengingati manusia, dirikanlah solat untuk mengingati barang yang hilang, dirikanlah solat untuk mengingati sesuatu selain Allah. Allah kata li dzikri, untuk ingat kepada aku, supaya hati kamu berpaut kepadaku, supaya hatimu berhubungan denganku. Kemudian perenggan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anggota zahir badan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ilmu syariat untuk mendisiplinkannya. Allah menciptakan akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ilmu tauhid untuk mendisiplinkannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan roh manusia.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita ilmu hati untuk menyempurnakannya. Baik. Allah Ta'ala ciptakan kita daripada elemen zahir dan batin. Yang zahir, yang kita nampak jasad, berdarah, berdaging, berotot, berdarah, berkulit, berbulu, berambut. Dan untuk anggota zahir, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat, dan Nabi SAW ajarkan kita, kepada kita ilmu syariat untuk mendisiplinkan yang zahir ini. Yang zahir. Apakah itu syariat yang kita belajar dalam ilmu fiqh? Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikat rendah diri itu adalah sebenarnya di hati manusia. Segala hakikat adalah di hati. Segala hakikat adalah pada roh, pada hati tersebut. Tapi bagaimana bentuk kepatuhan, bagaimana bentuk penundukan daripada segi zahir, bagaimana penampakan kerendahan dan juga kehinaan daripada segi zahir. Kerana hakikat ketundukan dan juga ketawaduan adalah di hati. Bagaimana daripada segi zahir dapat ditentukan yang mana hina, yang mana tak hina. Allah Ta'ala mengatakan, kamu sujud kepada aku. Letak dahi kamu di atas tanah. Letak dahi kamu di atas tanah. Kamu rukuk dan kamu sujud. Kamu angkat tangan berdoa. Seperti seorang papa kedana, seperti seorang miskin, seperti seorang fakir, meminta dan meminta dan meminta. Allah, semakin kita meminta daripadanya, semakin Allah gembira dengan kita. Semakin kita tidak meminta daripadanya, semakin dia murka kepada kita. Manusia, semakin kita meminta daripadanya, dia marah dengan kita. Semakin kita meminta daripada manusia, semakin dia marah dengan kita. Allah, semakin kita meminta daripadanya, semakin dia suka kepada kita. Semakin dia reda dengan kita. Semakin dia happy dan gembira dengan kita. Dan seorang yang mula tidak meminta daripada Allah, Allah kata, ini hamba yang sombong. Dia tidak meminta daripada aku. Dia merasa sudah cukup. Dia merasa sudah kaya. Tidakkah dia mengetahui bahawa aku yang maha kaya? Tidakkah dia mengetahui bahawa aku yang maha mencukupi? Tidakkah dia mengetahui bahawa nikmat yang dia ada itu aku boleh tarik dan aku boleh rentap dengan sekelip mata, dan dia berubah daripada keadaan yang baik boleh menjadi buruk? Kenapa dia tidak meminta perlindungan daripada aku? Kenapa dia tidak memohon pembentingan dan juga penjagaan, pemeliharaan daripada aku? Adakah dia sudah merasa cukup daripada aku? Ini hamba-Ku yang sombong. Al-Quran mengatakan bahawa yatakabbarun, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak memohon, orang yang tidak meminta daripada Allah, yatakabbarun, dia ini adalah orang yang takabur kepada Allah. Dia ini adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai seseorang itu menjadi hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada segi syariat, dengan tawafnya, segalanya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada aspek batin di dalamnya. Bukan sekadar rukuk dan sujud yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar qiyam dan bukan sekadar pembacaan Al-Fatihah dengan lidah, dengan lisan. Bukan hanya dengan takbiratul ihram secara zahir itu yang diingini oleh Allah, tetapi penyertaan aspek batin bersama dengan aspek syariat yang berbentuk zahir itu. Tawaf Kaabah, kenapa 7 kali? Kenapa kena belah kiri kepada Kaabah? Kenapa kena pusing 7 kali? Adakah itu diingini oleh Allah? Tawaf Kaabah, sa'i antara Safa dan Marwah, berlari-lari, adakah itu yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita wukuf di Arafah, adakah hanya itu diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di tempat padang tersebut? Apakah signifikan? Apakah rahsia? Apakah batin? Apakah hikmah di sebalik itu? Itu yang patut digapai oleh jiwa kita. Itu yang patut dicapai oleh rohani kita. Puasa kita, adakah hanya dengan meninggalkan makan dan minum itu yang diingini oleh Allah? Allah tak berhajat kepada kamu untuk meninggalkan makan dan minum, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berhajat kepada seseorang yang meninggalkan makan dan minumnya ketika berpuasa tetapi mulutnya masih mengumpat. Orang yang mengumpat hatinya masih kotor, hatinya masih kotor, jiwanya masih tercemar.
Apa yang diingini dalam puasa tersebut adalah membersihkan hati kita. Jika ada orang datang untuk berbantah dan bertelingkah, ingin bergaduh, ingin bertikam lidah dengan kita, inni saim, aku sedang berpuasa, kan itu mujahadah lawan nafsu. Maka untuk membetulkan zahir kita, luruskan zahir kita, mujahadah di situ adalah bagaimana kita menuruti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana jika tidak ada syariat, maka tidak ada sesuatu yang dipanggil sebagai halal dan haram. Kerana segalanya hakikat, segalanya diciptakan oleh Allah dan segalanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya berlaku dengan kudrat Allah, segala berlaku. Habuk pun yang dapat berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kecuali dengan kehendak, dengan izin, dengan kudrat, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah manifestasi daripada perbuatan Allah. Kita semua adalah penzahiran daripada perbuatan Allah. Kita adalah kesan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikatnya. Hakikatnya segalanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dipanggil sebagai hak, tidak ada yang dipanggil sebagai batil, tidak ada dipanggil sebagai palsu, tidak ada dipanggil sebagai benar, tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Kerana segalanya diperjalankan Allah. Kerana segalanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Itu adalah hakikatnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alam ini adalah dengan Allah. Alam ini segalanya adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala alam ini sebenarnya dekat dengan Allah kerana ianya adalah manifestasi dan juga penzahiran tajalli daripada sifat dan juga kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka alam ini yang asalnya hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik bagaimana manusia untuk membezakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Allah kata mengatakan, baik, kami turunkan syariat dan ini sebagai ujian untuk kamu. Dengan syariat tersebut maka kamu dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Di situ pagarnya, di situ neracanya. Kalau tak ada syariat, semua hakikat, semuanya perbuatan Allah. Kalau tak ada syariat, saya ambil ayam sesiapa, saya sembelih, ini Allah yang punya. Orang itu dah bela 4-5 bulan dah ayam. Ini Allah yang punya. Bismillah. Ambil kambing sesiapa, ini Allah yang punya. Sebab semuanya alam hakikat, Allah yang punya. So, manusia itu melakukan dosa, melakukan maksiat. Kan ini aku dapat lakukan dengan perbuatan Allah. Mana boleh aku lakukan dengan perbuatan diri aku sendiri? Ini kehendak Allah. Dalam etikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lakukan keburukan, dosa dan maksiat. Dia akan makan riba, dia akan rompak, kerana tidak ada sesuatu yang dipanggil sebagai haram. Dia akan berzina. Segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perlu faham ya, segala apa yang berlaku di atas dunia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Hanya kelompok yang sesat sahaja yang mengatakan baik sahaja datang daripada Allah, yang buruk datang daripada makhluk tersebut. Tidak, makhluk tidak ada daya upaya sedikit pun dan tidak ada kekuatan sedikit pun dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan larangan, dalam melakukan kemaksiatan, kecuali dengan kudrat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana untuk bezakan? Allah turunkan syariat. Allah turunkan syariat, dapat beza. Macam mana nak bezakan halal dan haram, dan macam mana dengan syariat ini bagaimana zahir kita dapat menuruti dan juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, tinggalkan makan, tinggalkan minum. Apabila datang setiap kali waktu zuhur, waktu asar, waktu isyak, waktu maghrib, waktu subuh, ada rakaat-rakaat yang disyariatkan kepada kita. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat. Kita tahu pada waktu ini bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada hakikatnya semuanya ibadah adalah di hati. Semua di hati. Keikhlasan, kerendahan, semua sifat-sifat yang Allah Taala ingini daripada ibadah-ibadah zahir itu semuanya di hati.
Tapi untuk menguji manusia tersebut, siapa yang taat ataupun tidak taat kepada Allah, untuk lihat siapa yang saleh dan tidak saleh di atas dunia ini, siapa yang bertakwa ataupun tidak. Allah Ta'ala lihat, baik aku turunkan syariat, lihat bagaimana kamu taati dan juga patuh kepada syariat tersebut. Aku telah gariskan bagaimana kamu beribadah, bagaimana kamu melakukan pertanian, bagaimana kamu melakukan perdagangan, bagaimana kamu melakukan perniagaan. Ada batasan-batasan yang aku telah gariskan, kamu jangan melampaui batasan tersebut. Kerana batasan tersebut adalah kawasan laranganku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah, setiap daripada istana mempunyai kawasan larangannya, mempunyai halaman larangannya. Tidak ada sesiapa yang dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Apabila dia mendekati pada kawasan larangan, takut-takut dia termasuk dalam kawasan tersebut dan dihukumi, akan diberi hukuman oleh raja. Maka ketahuilah hambaku, kata Allah, bahawa perkara-perkara yang aku haramkan itu adalah kawasan laranganku, dan jangan kamu mendekatinya, dan kamu mendekati dengan syubhat. Jika kamu mendekatinya, maka takut kamu akan terjatuh dan tersungkur di dalam kawasan larangan tersebut dan melakukan perkara-perkara yang haram. Maka demikian dapat dibezakan dengan syariat tersebut. Itu adalah untuk mendisiplinkan zahir kita. Baik, kemudian Allah SWT ciptakan akal kita. Allah ciptakan akal. Akal sudah berbentuk software. Yang selebihnya ini semuanya adalah berbentuk software yang mempunyai kaitan dengan roh. Kerana software kita yang hakikatnya adalah roh, ianya mempunyai beberapa application di dalamnya. Ada mempunyai department yang ianya bersangkutan dan mempunyai reception network antara satu sama lain yang kita tak dapat fahami dengan akal kita. Kerana ianya berbentuk halus, ianya berbentuk latifah rahmaniyah. Yang pertama sekali akal. Akal berbentuk software. Ini bukan otak. Otak yang kita nampak tu dalam tengkorak kita tu, itu otak. Itu sebagai simbol, sebagai pintu kepada suatu alam halus di dalamnya. Ini dinamakan sebagai akal. Dan untuk disiplinkan akal tersebut, Allah SWT turunkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Bagaimana untuk disiplinkan akal tersebut. Kerana ideologi tempatnya di otak, di akal. Manusia mendakap dan juga menerima ideologi. Dan ideologi yang berada di akal tersebut yang boleh merosakkan alam pemikiran ketauhidan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dapat merosakkan cara pandang dan juga perspektif jiwa seseorang terhadap alam ini. Kerana alam ini adalah pintu untuk seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara pandangnya terhadap dirinya sendiri, yang mana dirinya juga adalah pintu yang paling besar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ideologi yang boleh merosakkan akal manusia? Seperti liberalisme, seperti sekularisme, seperti humanisme, seperti feminisme, seperti kapitalisme, dan juga isma-isma yang lain, rasionalisme. Ini adalah isma-isma yang berbentuk ideologi, yang bentuk alam pemikiran yang berada dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Dan manusia menjadi mangsa keadaan apabila menggunakan sistem yang sama seperti mana sistem yang digunakan oleh orang-orang barat. Maka ianya akan mencalarkan dan juga merosakkan secara halus alam pemikiran ketauhidan manusia terhadap Allah, terhadap penciptaan, terhadap alam yang diwujudkan oleh Allah, dia akan merosakkan kepada konsep kunci yang penting dalam agama kita seperti konsep ketuhanan, konsep kewujudan, konsep wujud itu, konsep kegembiraan, konsep kebahagiaan, konsep kejayaan, konsep kebebasan. Ini adalah konsep yang merupakan kunci dalam diri seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia memahami konsep kebebasan dengan cara yang salah, maka dia tersangkut di situ sampai bila dia tidak sampai pada Allah. Jika konsep kebahagiaan dan kejayaannya itu diletakkan pada tempat yang lain, maka dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep wujud
Konsep wujudnya itu apabila kefahamannya salah terhadap wujud alam ini, apakah kaitan alam ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja sudah tersangkut di situ, maka susah untuk dia sampai kepada ma'rifatullah. Dan juga konsep ketuhanan, konsep mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah ketauhidan yang tinggi. Jika daripada awal lagi dia mengatakan Allah memiliki, Allah duduk, Allah berhajat kepada tempat, Allah berhajat kepada singgah sana untuk dia duduk, konsep di situ sudah salah. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas langit yang ketujuh, bermakna payahlah dia untuk mendapat kedekatan dan kehampiran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana daripada awal lagi konsep ketauhidannya itu sudah tercalar dengan mengatakan Allah Ta'ala berada di langit yang ketujuh. Alangkah di dunia ini untuk sampai ke bulan, ke Mars, ke Marikh, ke Pluto, ke Neptune, itu sudah payah dengan roket. Itu masih berada dalam lingkungan alam langit yang pertama. Ini kan langit yang ketiga, sampai bila manusia nak sampai ke sana? Dia apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat leher kamu dengan kamu. Sampai bila kita nak merasai Allah pada kedekatan dan kehampiran tersebut, jika awal-awal lagi konsep ketauhidan sudah meletakkan Allah duduk di atas langit yang ketujuh, jauhnya Allah. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Surah Al-Baqarah menyatakan bahawa aku dekat dengan kamu wahai hamba-Ku, aku hampir dengan kamu, aku hampir, aku sentiasa menyahut seruan dan juga rintihanmu. Setiap doamu, permintaanmu, permohonanmu, aku mendengarnya. Dan Allah mengajarkan ilmu akidah, ilmu tauhid untuk disiplinkan akal kita. Kerana itu seseorang yang belajar luar negara tanpa asas ilmu tauhid yang benar, maka dia mudah menerima ideologi-ideologi. Kadang-kadang dia boleh terpengaruh dengan ideologi barat yang menyongsang, seperti ateisme. Ateisme adalah konsep yang tidak bertuhan, yakni alam ini tercipta dengan semula jadi. Kerana sudah dididik dengan sains yang tidak berjiwa tauhid, yang tidak ada suntikan tauhid, belajar geografi, belajar matematik. Ini ilmu akademik yang baik untuk kita pelajari, tetapi apabila tidak ada asas ketauhidan, ia akan melahirkan kepala yang, akal yang hanya bertunjangkan kepada logik semata-mata, hanya bertunjangkan dan berpaksi kepada empirical proof atau sesuatu yang mempunyai bukti hujah, maka dia mula ragu-ragu terhadap Allah. Bila dia tanya where is Allah, you say Allah is exist, where is Allah, can you show me where is Allah, maka dia dah mula ragu-ragu. Kawan dia John, kawan dia Kennedy, kawan dia Bush, kawan dia Clinton tanya dia, prove me something. Maka dia pun, tak juga dia mula kemarin saya berbalik daripada UK dan saya dapat berjumpa dengan orang-orang Islam di sana, dapat memmuzakarah dengan pelajar-pelajar Islam dan juga komuniti Islam di sana. Mereka kata menyedihkan, orang Islam sendiri terpengaruh dengan Darwinism. Manusia datang daripada monyet, daripada kera. Itu orang Islam, ya. Kenapa? Sebab Darwin boleh keluarkan bukti dan juga hujah secara akademik. Maka mereka telah dididik dengan secara akademik untuk menerima sesuatu yang akademik. Subhanallah. Orang Islam percaya, ya, dia kata kita semua daripada monyet, daripada kera. Kalau orang bukan Islam percaya, tidak mengapa lagi. Tapi kalau orang Islam yang percaya, bagaimana konsep ketauhidannya? Daripada awal lagi sudah salah, awal-awal lagi sudah songsang. Bagaimana perjalanan rohaninya? Kalau dia menyangka bahawa dia adalah datang daripada monyet dan juga kera. Maka akidah datang untuk benteng akal kita. Akidah itu datang untuk benteng. Nanti apabila sudah benteng, baru tauhid nanti serap di dalam hati kita. Di situ nanti tugas hati. Allah Ta'ala ciptakan roh manusia. Allah Ta'ala
Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ilmu hati, ataupun ilmu tasawuf, ataupun ilmu akhlak, ataupun dipanggil sebagai ilmu adab. Kerana adab itu merangkumi adab zahir dan adab batin. Maka Rasulullah mengajarkan ilmu tazkiyah, seperti mana di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya daripada kalangan ummi untuk mengajarkan kepada kamu, untuk membacakan kepada kamu daripada ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan untuk mentazkiyahkan, itu untuk menyucikan hati mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan juga sunnah, kitab dan juga hikmah. Daripada awal, yang pertama tugas Rasulullah yatlu alaihim, untuk dakwah manusia, dakwah. Yang kedua, wa yuzakkihim, untuk tazkiyah, untuk tarbiyah rohani manusia, untuk menjadi murabbi, untuk peka kepada pembinaan hati dan juga penjernihan jiwa manusia. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, untuk ta'lim, untuk mengajar. Jadi ilmu, suluk, dakwah adalah 3 elemen yang penting sebagai memenuhi fungsi dan juga tugas kenabian, dan setiap daripada kita perlu mengambil bahagian daripada ketiga-tiga tersebut. Daripada segi ilmu, kita perlu mengambil ilmu untuk mengisi dalam dada kita. Kerana untuk menyuluh perjalanan kita menuju Allah, kita perlukan cahaya ilmu, kita perlukan nur tersebut. Yang kedua, tazkiyah, bukan dengan saja dengan ilmu tetapi dengan amal. Kemudian amal itu menghasilkan ilmu yang lain pula, iaitu ilmu laduni, ilmu singkapan, penyingkapan, ilmu kasyaf, dan ianya membuka kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu membawa kepada amal, membawa kepada ilmu semula. Ilmu yang pertama, ilmu syariat, fikih, tauhid, tasawuf, untuk kita amalkan. Setelah kita amalkan, Allah ajarkan kita ilmu yang kita tidak ketahui. Allah akan buka futuh, Allah akan bukakan ilmu demi ilmu yang lain. Lepas ilmu yang ketiga ini, kemudian Allah Ta'ala akan singkapkan hati kita kepada hakikat. Bagaimana pandangan hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pandangan kita terhadap alam akan mula berubah. Kenapa? Kita sudah mendapat penyingkapan hijab daripada Allah. Apakah sebenarnya alam ini? Apakah realiti wujud ini? Hatinya sudah mula menyedari, jiwanya sudah mula tersentuh. Maka Allah ciptakan roh, maka Rasulullah mengajarkan kita ilmu tazkiyah, ilmu penyucian hati untuk menyempurnakannya. Apabila kita inginkan, muka surat berikutnya, apabila kita inginkan ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat, maka utamakanlah suatu tempat yang dipandang Allah pada diri kita, iaitu hati. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa zahir dan luaranmu, tetapi Allah memandang hati dan amalanmu. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini dan masing-masing akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghisaban dan perhitungan akan diambil seorang demi seorang. Seluruh apa yang terkandung dalam hati akan diselongkar Allah dan akan didedahkan di hadapan kita. Bayangkan bagaimana luluhnya perasaan seseorang saat itu apabila menyaksikan segala macam penyakit hati bersarang penuh di dalam hatinya. Ini adalah berikutan daripada sebuah ayat daripada firman Allah di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah wahai manusia mengenai hari yang mana tidak akan beri manfaat kepada kamu, anak-anakmu dan juga hartamu, namun kecuali mereka yang datang dan menghadap Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, biqalbin salim. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang salim, hati yang sejahtera? Hati yang sejahtera daripada segala macam kesyirikan, hati yang kosong daripada segala macam kemurtadan, daripada segala macam kekufuran, daripada segala macam daripada segala riak, daripada segala takabur, daripada sombong, daripada segala macam penyakit hati. Itulah yang dinamakan sebagai qalbun salim, hati dan juga jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Hari tersebut ialah hari yang tidak akan lagi bermanfaat seluruh harta kekayaan dan anak-anak kita.
Hanya yang akan selamat pada hari itu adalah yang datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Alhamdulillah, saya merakamkan setinggi perhargaan kepada pihak Galeri Ilmu yang berusaha untuk mengumpulkan beberapa kalam nasihat yang kami kutip daripada para guru dan masyaikh kami. Kebanyakan kalam nasihat ini menjurus kepada pendisiplinan hati dan rohani. Semoga buku yang sedang anda baca ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam mencari makna diri, daripada mana asal kita, mengapa kita berada di dunia ini, dan ke mana kita pergi selepas alam ini. Harapan kami, buku ini menjadi anak tangga kepada para pembaca dalam usaha merebut keredaan Allah dan keampunannya, serta dengannya menyampaikan manusia kepada martabat ihsan, iaitu rukun agama yang ketiga. Mudah-mudahan pembaca meraih penawar bagi hati dan penunjuk jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Akhiran, saya nukilkan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, penulis akan meninggalkan dunia ini, namun tulisannya akan kekal. Maka tulislah sesuatu yang dapat membahagiakanmu di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan masuk kepada tajuk yang pertama pada masa yang akan datang, insyaAllah. Jika ada soalan, silakan. Kita ada 2-3 minit. Jika ada pertanyaan, baik, pertanyaan yang baik daripada tuan kita. Beliau bertanya, kita sebutkan tadi bahawa sebelum kita diciptakan, sebelum yakni jasad dan jasmani kita diciptakan, ataupun sebelum kita berada di alam rahim kita, kita berada di suatu alam yang dinamakan alam roh. Roh yang mengenal dan juga menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Maka pertanyaan daripada tuan tadi, adakah pada ketika ini alam roh itu masih wujud? Adakah alam roh itu masih ada? Maka jawapannya, alam itu masih ada dahulu, sekarang dan akan datang. Dan ini adalah suatu kefahaman yang mendalam. Apabila jika seseorang itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal bahawa rupa-rupanya alam roh itu, yang alam dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, rohnya itu mengenal Allah, rohnya itu mencintai Allah, roh itu masih, dan peristiwa itu masih berlaku pada ketika ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala perbuatannya tidak melibatkan masa. Suatu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di alam hakiki, ianya tidak melibatkan ruang lingkup masa. Ia tidak melibatkan tempat, ia tidak melibatkan ruang, ia tidak melibatkan past tense, ia tidak melibatkan present tense, ia tidak melibatkan future tense. Pada ketika ini, roh kita masih mengenal dan juga menyaksikan Allah, tetapi Allah adakan hijab dan tabir yang dinamakan sebagai jasad, dinamakan sebagai syahwat, dinamakan sebagai nafsu, yang dinamakan sebagai dunia, dinamakan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada virus-virus tambahan iaitu syaitan dan juga iblis. Ini semua adalah penghalang-penghalang ataupun penghadang, dan dunia ini segalanya menjadi tabir antara kita dengan alam tersebut. Padahal ini berada di alam tersebut, tapi hanya ditabirkan sahaja, dihijabkan sahaja. Jadi seseorang yang mula untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala,
menempuh, dinamakan sebagai suluk ataupun mengadakan pengembaraan kerohanian menuju Allah. Ianya bermula dengan bertaubat, ianya bermula dengan mengambil ilmu, ianya bermula dengan bermursyid, ianya bermula dengan berzikir yang mempunyai pautan hati dengan masyaikh, dengan zikir yang mempunyai sanad, untuk mula menyucikan hatinya dan juga untuk menyingkap dan juga membuka tabir-tabir tersebut, dan mula untuk mengambil tarbiyah dan juga tazkiyah, bagaimana untuk merawat sifat riak, bagaimana untuk merawat hubbud dunia, cinta dunia, bagaimana untuk merawat penyakit cinta sanjungan, cinta pujian, bagaimana untuk merawat takabur, sombong, hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Apabila itu sudah dibersihkan, maka manusia akan melihat tabir-tabir itu sudah mula dibukakan. Dan alam ini yang asalnya kita lihat seolah-olah alam realiti, apabila frekuensi hati mula memandang segala-galanya adalah manifestasi Allah, maka dunia ini lenyap dan lebur seperti mana garam yang lebur di dalam masin air laut. Maka kita akan melihat segala-galanya adalah lautan ketuhanan di alam ini, melainkan aku saksikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saksikan zat Allah, tapi saksikan manifestasi sifat dan perbuatan Allah, yang mana sifat dan perbuatan Allah tidak berpisah daripada Allah, tetapi bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kaitan, ada pautan. Bermakna apabila dia memandang alam, dia melihat siapa di sebalik alam ini. Apabila dia melihat dirinya, maka dia melihat siapa di belakang dirinya. Dia melihat musuh-musuh dan orang yang mencacinya, memfitnahnya, dia tidak tersangkut kepada orang tersebut. Melihat orang dia akan melihat tembus kepada di sebaliknya, maka dia akan mudah untuk memaafkan. Dia mudah untuk melawan, dia mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kerana frekuensinya sudah ketauhidan, dia sudah nampak Allah. Kerana itu para nabi mereka mudah memaafkan, para orang soleh, para wali Allah, mereka mudah maafkan untuk siapa sahaja yang mengganggu mereka, yang menyakiti mereka, yang mencaci dan juga mencerca, yang mencela, yang mentomah mereka. Maaf, bahkan didoakan kebaikan untuk mereka. Banyak kisah-kisah yang kita ingin kongsikan mengenai perkara ini, namun walhasil alam tersebut masih berlaku sekarang. Dan apabila seseorang dibuka tabirnya itu, maka dia akan dapati dia akan bersambung semula dengan alam roh tersebut. Dia akan mula menyaksikan Allah. Dia akan mula menyaksikan Allah. Kerana roh, setiap roh manusia, sama ada roh mukmin ataupun roh kafir, semuanya ada fitrah tersebut. Dan kita lahir bersama dengan fitrah itu. Fitrah untuk cenderungkan kita balik kepada Rabb kita, balik kepada pencipta kita, untuk mengenal dan juga menyaksikan Allah. Seperti roh itu telah pun menyaksikan Allah pada ketika ini dan akan datang sekarang. Cuma tugas kita pada ketika ini adalah untuk mujahadatun nafs, adalah untuk bermujahadah dengan nafsu kita, untuk membuka tabir-tabir tersebut. Maka dekatnya kita dengan Allah tersebut adalah maksudnya terbukanya hijab tersebut. Kerana Allah sentiasa dekat dan hampir kepada kita, kerana memang kita adalah manifestasi sifat dan perbuatan Allah. Yang menyebabkan kita hijab tersebut adalah kerana kita lupa pada Allah, kerana kita ghaflah pada Allah, kita tidak hadirkan hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman, insya-Allah. Dan ada soalan lain? Baik, insya-Allah. Jika tidak ada, kita akan, jika diizin Allah, kita akan sambung pada tajuk yang pertama daripada buku ini pada masa yang akan datang, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.